يولد ولم يكن له كفوا أحد. Okey, bagus. Okey. Amina, boleh tak Ustazah minta lagi sekali? Baca surah Al-Ikhlas. Sebab Ustazah pun record. Nak bagi. Okay, baca lagi sekali Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, bagus. Ahsanti. Okey. Jadi surah Al-Ikhlas selalu baca dalam solat. Betul tak? Betul. Okey. Betul kan? Sebab dia paling senang. Surah Al-Ikhlas ialah surah yang paling senang awak ingat. Betul tak? Betul tak Comel? Okey, jadi kita tengok apa makna surah Al-Ikhlas yang awak baca tu, yang selalu awak baca. Yang paling senang tu. Okey. Internet saya lambat lah, dia tak sampai. Awak nampak tak full screen? Full screen tak? Nampak. Kan? Nampak. Okey, dapat teruskan? Okey. Okey, tengok. Okey, kenapa okey? Okey, dah nampak Okey, tutup mic kejap. Okey, tutup mic kejap. Okey. Okey, jadi kita tengok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey. Qul huwallahu ahad. Okey. Seorang baca Qul huwallahu ahad. Ustazah baca makna. Okey, Aina ada kan? Aina baca ayat pertama. Akil baca ayat pertama Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey, terima kasih Akil. Akil, ayat pertama saja. Ayat pertama dulu. Okey? Kita baca ayat pertama. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey? Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi, tadi, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah wahyu. Okey. Allah bagi surah Al-Ikhlas. Turunlah surah Al-Ikhlas. Okey. Ayat pertama, katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Maknanya Esa tu ialah satu. Tak ada siapa pun yang dapat menandingi Allah. Okey? Allah saja Okey. Kemudian ayat kedua. Siapa nak baca ayat kedua? Okey, Kausar baca ayat kedua Kausar. Ustazah panggil nama yang sama. Panggil nama orang lain tak nak sahut pun. Okey. Allah Ayat yang kedua Kausar. Allah yang Kausar baca ayat. Baca ayat. Kausar Allah baca ayat. Allah memeluk Tak, Kausar. yang mana? Baca ayat kedua. Surah Al-Ikhlas. Allahus samad. Okey, Allahus terima kasih samad. Kausar. Okey, terima kasih Kausar. Okey. Jadi ayat kedua ialah Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk, okey? Untuk memohon sebarang hajat. Jadi pada Allah sajalah tempat kita untuk meminta bantuan, meminta sebarang hajat. Okey? Jadi bukannya kepada manusia ke kita meminta, maknanya kan
Jadi hanya kepada Allah saja. Okey? Okey, ayat yang ketiga. Siapa yang nak baca? Saya. Siapa ni? Ayat ketiga. Ustazah panggil lah. Saya Ustazah. Saya tu siapa Comel? Sebab Ustazah tengok kat telefon. Yasmin. Okey Yasmin baca ayat yang ketiga Yasmin. Betul. Lam yalid wa lam yulad. Okey terima kasih. Fatul baca ayat keempat nanti Okey. Okey. Ayat yang ketiga. Lam yalid. Saya baca pula. Okey ayat yang ketiga iaitu ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Okey. Ia tu kembali kepada siapa? Ia tu kembali kepada siapa? Cuba tengok muka surat 27 tu. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Ia tu dikembalikan kepada siapa? Allah. Siapa ia tu? Allah. Bagus Alisha. Okey, ia tu ialah Allah. Okey, ayat keempat. Fatul baca Fatul. Fatul ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, bagus. Terima kasih Fatul dan Yasmin. Okey, ayat keempat tu dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menandingi Allah, yang dapat melawan Allah. Okey? Tak ada siapa. Okey? Tak kira lah Fir'aun ke Ayah Pin ke apa ke, semua tidak boleh menandingi Allah. Okey? Jadi sebelum kita nak pergi selanjutnya, kita kena kenal surah Al-Ikhlas ni. Okey, surah Al-Ikhlas ni merupakan surah yang ke-112. 112 dalam Al-Quran. Betul tak? Surah yang terakhir sekali dalam Al-Quran surah apa? Surah apa yang terakhir dalam Al-Quran? Al-Ikhlas. Yang terakhir sekali. Surah An-Nas. Bagus, surah An-Nas. Bagus Hafiz, surah An-Nas. Jadi surah An-Nas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian barulah surah Al-Ikhlas. Betul tak? Sebab kita ada 114. Jadi surah Al-Ikhlas ialah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Yang ketiga terakhir. Mengandungi 4 ayat. Ayat. Surah Makiyah. Okey, surah Makiyah. Ialah surah yang diturunkan di Mekah. Dia dinamakan surah Makiyah sebab diturunkan di Mekah. Okey? Okey, kemudian surah ni juga dikenali dengan surah Al-Ikhlas sebab kerana ia menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Bermaknanya kita hanya menyembah pada Allah. Okey, dengan ikhlas. Okey? Kita menjadi hamba sepenuhnya dengan ikhlas hanya kepada Allah sahaja. Kemudian Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk, segala bentuk perkara syirik kepadanya. Okey? Jadinya Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk syirik. Maknanya segala bentuk syirik, contoh macam sekarang macam orang pergi jumpa orang jumpa pawang ke atau bomoh ke apa kan. Dia tidak dapat menandingi. Sebab kenapa orang nak pergi jumpa semua tu kan? Nak minta pertolongan apa kan? Sebab apa? Sebab kenapa orang perlu berjumpa dengan Tok Bomoh, pawang semua untuk mendapat hajat mereka. Kenapa? Okey, sedangkan Allah tu memiliki sifat yang sempurna. Maksudnya kat sini tak perlulah kita jumpa mereka tu manusia biasa juga kan. Jadi kita hanya memohon pada Allah sahaja. Okey? Kemudian sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Okey? Tidak ada
pun. Tidak ada pun apa-apa makhluk yang dapat menandingi Allah atau yang atau yang sama dengan Allah. Okey? Jadi awak dekat sini kalau dengan melalui surah Ikhlas ni kita kena percaya, okey, percaya dan penuh yakin dengan akan keesaan Allah. Okey, kena percaya. Okey, percaya kemudian yakin. Kalau percaya saja tapi awak yakin tak jadi juga. Betul tak? Kan macam rukun iman, percaya kepada Allah. Ramai semua orang tahu kan rukun iman. Okey, beriman dengan Allah, percaya kepada Allah. Tapi masih ada lagi yang tidak yakin. Gitu. Okey? Seterusnya tengok ni. Okey, seterusnya tengok muka surat 28. Okey, apa yang dituntut dalam surah Al-Ikhlas? Okey, apa yang dituntut dalam surah Al-Ikhlas ni? Okey, tuntutan surah Ikhlas. Okey, tengok ayat yang pertama ni. Okey, ayat pertama. Okey, kandungan surah Al-Ikhlas iaitu Islam agama tauhid. Bagikan ayat pertama ni, kandungan dia ialah Islam tu agama tauhid. Okey, Islam tu agama yang satu, yang benar, tauhid. Satu, agama yang satu yang benar. Okey? Jadi tak ada agama lain lah maknanya. Okey? Apa yang dituntut? Okey? Iaitu apa yang dituntut dalam surah Ikhlas ni bagi ayat pertama ialah kita kena meyakini Allah itu Maha Esa. Kena yakin Allah tu Maha Esa. Yang kedua, sentiasa ikhlas dalam ibadat. Setiap perbuatan, amal ibadat yang kita buat mestilah hendak ikhlas. Okey? Kena ikhlas. Ikhlas ni kita dan Allah sahaja yang tahu. Ada orang kadang-kadang bila depan orang ramai dia buat baik apa semua kan. Walhal kalau kat belakang tak ada orang tak pun. Bermakna dia tidak ikhlas. Jadi apa-apa sekali perbuatan yang kita buat biar kita dan Allah sahaja yang tahu. Okey? Okey, seterusnya membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Okey? Itulah yang dituntut dalam ayat pertama. Okey, dalam ayat pertama. Okey? Boleh setakat ni? Boleh faham tak anak-anak saya? Boleh. Alhamdulillah. Aminah Boleh. Boleh. Yasmin. Okey. Boleh Fatin? Boleh Fatin? Boleh. Alhamdulillah. Okey? Kalau tak boleh, kalau ada nak tanya, kalau boleh Ustazah jawab terus, tanya ajukan soalan tu. Okey, tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni, okey. Cuba baca semua ayat yang kedua. Surah Al-Ikhlas, ayat kedua. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Okey. Allahus Samad. Okey, lagi siapa tak buka mic tu? Baca surah Al-Ikhlas ayat kedua. Siapa lagi? Kena suruh saya sebut nama ni seorang-seorang ni. Habis masa ni. Okey, tak apa. Bagus. Yang sebut tu tak apa. Bagus. Alhamdulillah. Okey, yang kedua. Apa yang kandungan dalam ayat kedua tu? Okey, kandungannya ialah nak menerangkan Allah tu tempat kita meminta pertolongan. Okey, apa yang dituntut dalam ayat kedua surah Al-Ikhlas tu? Okey, pertama kita hendaklah memohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja. Hanya kepada Allah sahaja untuk kita memohon pertolongan. Kiralah awak sedih ke, awak ada masalah. Setiap orang Allah uji dengan masalah. Okey, masalah pun tak sama. Semua masalah berbeza-beza. Jadi kita pun janganlah tahzan. Jangan bersedih. Sebab apa? Sebab Allah tempat kita meminta pertolongan. Betul tak? Jadi kita tak perlulah bersedih nak apa kan. Jadi
kita minta pertolongan dengan Allah. Allah tu maha mendengar. Kadang-kadang Allah bagi ujian kita, dekat kita sebab apa? Sebab Allah rindu dengan kita. Rindu untuk kita mohon hajat dengan dia. Mohon pertolongan dengannya. Okey? Seterusnya, iaitu menghindari diri daripada perasaan putus asa. Jadi kalau Allah bagi ujian ke apa, setengah orang kan, setengah tak kira lah. Kadang ustazah pun dulu ada juga rasa putus asa, rasa down kan. Tapi kita kena sedar, muhasabah diri balik. Okey, kenapa kita nak macam ni kan? Sebab Allah kan ada, Allah tu maha mendengar kan. Allah maha memberi pertolongan pada kita. Betul tak? Allah tu maha adil kan. Kita tak boleh nak putus asa. Kita kena teruskan, kena berusaha kan. Maknanya kalau bahasa kasar ustazah, saya cakap kita redah je. Hidup ni kita redah je kan. Minta bantuan dengan Allah, lepas tu kita jalan je. InsyaAllah setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Betul tak? Awak pun walaupun awak budak-budak kan, mesti awak ada masalah juga kan. Kadang-kadang dia yang tak terluah. Betul tak? Betul tak? Jadi luahlah dengan Allah. Kalau tak boleh nak cerita dekat orang yang awak boleh percayai, awak boleh luah, minta bangun tengah malam, minta dengan Allah. Okey? InsyaAllah awak akan rasa tenang. Okey, kemudian bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Jadi setiap apa yang Allah tentukan, apa yang terjadi pada kita, kita kena bersangka baik pada Allah. Tak boleh kita cakap, kenapa Allah bagi aku macam ni? Kenapa orang lain tak macam ni pun? Kenapa aku miskin? Contoh kalau ada orang, kenapa aku miskin tak macam keluarga Ali? Ali tu kaya gini-gini. Sampaikan kadang bila kita rasa diri kita ni miskin sangat, nak tu tak boleh, nak ni tak boleh, sampaikan kita marah pada mak ayah kita. Okey? Tak boleh macam tu. Kita kena terima ketentuan Allah. Ada kadang-kadang Allah bagi kita, kadang-kadang kita tak nampak Allah bagi kita macam ni. Akan datang nanti Allah nak bagi pelangi dekat kita. Betul tak? Bunga yang mekar. Mula-mula kita sangka kenapa Allah bagi kita bunga kaktus yang berduri kan? Sedangkan lama-lama kaktus tu dia akan berbunga. Betul tak? Mekar. Betul tak? Jadi kita tak boleh bersangka buruk pada Allah. Kena sangka baik. Boleh Comel? Boleh? Sampai ni ayat yang kedua boleh? Boleh. 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 Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, okey, ayat ketiga tu kandungannya ialah, maksudnya ialah Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Okey, Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Okey, apa yang nak ceritakan dalam ayat yang ketiga surah Al-Ikhlas ni? Okey, merenung. Okey, kita kena merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Okey? Kita renung ciptaan Allah, tengok kan? Tengok masya-Allah kan? Apa ni? Kita boleh juga bila kita bangun tidur ke, kadang-kadang kita bersyukur kan, betul tak? Kita bangun, kita duduk kejap, kita kata ya Allah, terima kasih sebab masih bagi nyawa pada kita, masih bagi nafas dekat kita kan. Cubalah kalau kita tidur tiba-tiba tak ada dah, tiba-tiba sedar-sedar kenapa orang ramai kat rumah aku ni kan. Kadang-kadang orang yang mati ni dia tak sedar pun yang dia dah mati. Dia rasa macam dalam mimpi kan, tiba-tiba ada orang ramai, tiba ada orang balutkan ada mandikan dia apa semua kan. Okey, jadi kita patut bersyukur, kita kena renung semua tu apa yang Allah bagi pada kita. Kemudian kita kena yakin Allah tu maha berkuasa. Okey, Allah tu maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunannya. Okey, Allah tu maha berkuasa. Allah tu esa. Allah ni tidak ada anak, Allah ni tidak diperanakkan, tak ada mak, tak ada ayah. Okey, tak perlu pasangan. Okey, Allah tidak perlu bergantung pada sesiapa. Okey. Okey, kalau kita manusia, kita perlu juga bergantung pada makhluk lain. Betul tak? Betul tak? Kalau apa ni? Kita sebagai anak, kita bergantung pada mak ayah kita. Betul tak? Jadi kalau macam mak kita bergantung kepada suami, pada ayah
ayah awak lah sebagai pelindung, betul tak? Okey. Setiap orang ada mesti kena bergantung, tak boleh hidup seorang-seorang. Okey? Okey, kena hidup berkomuniti. Okey? Yang seterusnya ialah mempelajari ilmu akidah bagi menetapkan iman. Kena belajar ilmu akidah. Macam awak belajar sebelum ni akidah Allah Allah apa? Al-Azim kan? Betul tak? Tu ilmu akidah lah tu awak belajar. Allah Al-Azim. Lagi Allah apa lagi awak belajar itu? Cuba sebut kalau Ustazah yang awak dah belajar. Comel. Daripada darjah 1 hingga darjah 4. Okey, ilmu akidah yang awak dah belajar apa? Sifat wahdaniyah. Wahdaniyah lagi? Bagus, Fatul. Antara ilmu akidah yang awak dah belajar. Okey. Orang yang sama je, Fatul, Akil, Kausar, Alisha, Aminah, Yasmin. Ini tak dengar suara Farhana, tak dengar. Okey, orang yang sama je. Jadi Ustazah bagi markah kat orang yang sama je lah markah tinggi. Orang lain Ustazah bagi 2, 3, bagi 3 lah sebab join kelas Google Meet kan. Tapi bila Ustazah tanya, tak nak jawab ni, tak boleh lah dapat 4, 5, 6. Okey? Orang yang dah dapat 5 sebelum ni, Ustazah akan bagi 6. 6 tu paling tinggi band awak. Okey? Apa lagi ilmu akidah yang awak dah belajar sebelum ni? Masa darjah 1, darjah 2, darjah 3. Apa? Darjah 2 awak belajar apa? Sifat 20 Allah kan, wujud, qidam, baqa. Tu salah satu ilmu akidah. Lepas tu awak belajar apa lagi? Darjah yang baru ni awak belajar. Okay, nama Allah Al-Azim, Al-Hamid. Lepas tu awak belajar pasal utusan yang mulia. Para rasul, nabi dan rasul awak belajar. Ilmu akidah juga. Banyak lagi okay. Jadi awak kena belajar. Bila belajar kena ingat. Okay. Kena ingat. Jangan bila Ustazah tanya, alah dah tak ingat dah. Mana satu surah ilmu akidah yang kita belajar. Okay. Jadi kena ingat. Nak ni? Faham. Okay, seterusnya. Okay. Okay, bagus. Kena ingat comel deh. Kena ingat. Nanti kalau tak ingat, dah besar, tak tahu. Dah pergi sekolah menengah, kalau dah sibuk dengan subjek lain apakah, tu yang risau sangat tu. Okay. Seterusnya, ayat keempat, iaitu Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Okay, Allah tidak serupa sekali dengan makhluk. Tak sama. Allah tak sama. Memang tak bolehlah ada orang kata sama ke apa kan. Memang tak. Okay, kalau dia kata gitu, apa orang kata? Terpesong lah akidah dia kalau dia menyamakan Allah dengan sesiapa kan. Okay, jadi apa yang dituntut ialah meyakini. Kita hendaklah meyakini Allah tu memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Okay, tak ada kurang langsung pun Allah ni. Tak ada sikit pun, sebesar zarah pun tak ada kekurangan. Sempurna, okay? Perfect. Okay, kemudian bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Setiap apa yang Allah beri, nafas, lagi apa lagi? Semualah bagi ada mak ayah, bagi makan minum semua tu kan. Rezeki yang Allah bagi. Okay, kita kena bersyukur. Okay, lepas tu menginsafi kelemahan diri, sentiasa bermuhasabah diri. Kena insaf diri. Setiap orang buat kesalahan. Betul tak? Ustazah pun ada buat kesilapan juga. Sebelum nak, maknanya kita belajar, sentiasa belajar bermuhasabah diri kan, menginsafi diri kan. Makin berumur, makinlah kita
insaf lah kan, sebab kita tak tahu kan kita apa ajal kita bila kan. Jadi bila Allah bagi kesempatan masih bernafas ni, kita kena banyak bermuhasabah diri. Okey, menginsafkan diri. Boleh? Boleh Fatin? Awak pun sama. Nanti awak nak makin besar, jadi makin darjah 5, naik darjah 6, kemudian dah masuk remaja. Okey? Kena sentiasa bermuhasabah diri. Sentiasa cakap dengan diri sendiri awak. Okey? Kenapa mak aku marah aku Kalau mak awak marah awak masuk bilik, awak tanya diri awak sendiri, kenapa mak aku marah aku hari ni kan? Macam kalau mak awak marah terus kenapa mak aku marah aku hari ni Awak kena muhasabah diri. Mesti ada sebab kenapa mak kita marah kita. Tak adanya mak ni dia marah, mak atau ayah tiba-tiba nak marah anak kan. Mesti ada sebab. Okey? Jadi jangan ambil hati kalau mak dan ayah marah kita jangan ambil hati. Okey? Boleh? Setakat ni boleh tak? Sampai ayat keempat dah tu. Apa yang dituntut dalam surah Al-Ikhlas. Boleh. Faham tak? Faham. Okay, siapa lagi yang tak jawab? 3 orang je jawab. Okey, Amani jawab. Lagi? Siapa lagi? Akil faham tak Akil? Alisha? Faham. Okey, Akil? Akil faham tak? Balkis? Faham. Okey, Alhamdulillah. Marisa? Marisa susah nak buka. Okey, Yasmin faham? Faham. Alhamdulillah. Zunur? Zunur dia nak kawan dengan Marisa lah, tak mau cakap. Dia Kasrina faham? Faham. Afif faham Afif? Faham. Alhamdulillah. Fatul gimana dah ni? Tidur? Okey, Alhamdulillah. Fatihah ni siapa Nur Fatihah Muhammad Nur? Aina. Okey, Aina. Syafiza ni siapa? Guna akaun Syafiza. Siapa guna akaun ni? Sebab tak guna akaun Google. Okey, tak apa. Kita sambung seterusnya. Okey. Okey, jadi tengok ni. Okey. Tengok kandungan surah Al-Ikhlas. Okey, tengok peta minda ni. Surah Al-Ikhlas. Okey. 4 poin dia. Pertama, Islam agama tauhid. Okey. Yang kedua, Allah tempat kita minta. Okey, poin dia. Okey, yang ketiga, Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Yang keempat, Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Okey? Ini poin dia. Poin bagi surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3, 4. Ini bagi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Okey? Tu poin dia. Jadi kalau buat macam ni peta buih, insya-Allah awak akan ingat. Kemudian awak olah sendiri, awak kembangkan ayat awak sendiri daripada poin ni. Okey? Seterusnya, kita tengok pula. Okey, apa kepentingan surah Al-Ikhlas ni? Okey, tengok apa kepentingan surah Al-Ikhlas ni. Okey, pertama, Okey, kepentingan surah Al-Ikhlas ni yang pertama ialah menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Okey? Jadi apa yang kalau kita faham surah Al-Ikhlas ni, okey, kita mengamalkan kefahaman kita dalam surah Al-Ikhlas ni, dia dapat menguatkan pegangan akidah kita kepada Allah. Sebab tu kalau awak baca Al-Quran, lebih elok awak memahami ayat tu. Kenapa Allah bagi ayat ni? Allah turunkan ayat ni sebab apa?
Awak kena faham. Kalau awak ada tafsir Al-Quran, awak baca surah-surah lazim, awak boleh tengok tafsir dia apa benda. Dari situ bila kita faham, kadang-kadang dia boleh, bukan kadang-kadang, dia akan menginsafkan diri kita kalau kita tahu makna. Macam surah Al-Qari'ah, betul tak? Okey, apa Al-Qari'ah tu? Maksud. Kita belajar dah surah Al-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah tu? Salah satu nama hari Al-Qari'ah Comel. Salah satu nama hari akhir, hari kiamat. Jadi bila kita baca surah Al-Qari'ah tu, kita faham maksud setiap isi dia. Jadi kita akan rasa, ya Allah takutnya kan. Bila baca surah Al-Qari'ah tu, akan rasa takut. Bagaimana bila berlakunya hari kiamat tu, apa yang akan terjadi? Manusia jadi macam mana? Okey? Bukau jadi macam mana? Okey? Sama lah seperti surah Al-Ikhlas. Okey? Bila awak faham, awak akan pertama dapat menguatkan pegangan akidah awak. Okey? Menguatkan pegangan akidah awak kepada keesaan Allah. Okey? Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Syirik ni maknanya menduakan Allah. Okey, syirik ni maksudnya menduakan Allah. Maknanya awak percaya Allah tapi awak tak yakin. Awak pun pergilah jumpa Tok Bomo ke, Tok Pawang ke apa ke kan. Buat khianat orang ke apa kan. Guna syaitan ke, iblis ke. Itulah maknanya mensyirikkan Allah, perbuatan syirik. Selain tu banyak lagi perbuatan syirik kan. Okey, kemudian nombor 3, sentiasa berdoa kepada Allah. Jadi bila kita kita faham surah Al-Ikhlas ni, dia akan buatkan kita sentiasa nak berdoa pada Allah. Okey, berdoa kepada Allah. Okey. Seterusnya, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas ni menyamai 1/3 Al-Quran. Maknanya kalau awak baca satu kali surah Al-Ikhlas ni, dia sama Al-Quran tu. Okey, contoh Al-Quran terbani kan. Okey, awak dah baca seumpama 1/3 Al-Quran tu awak dah baca. Bermakna kalau awak baca 3 kali surah Al-Ikhlas, bermakna awak dah berbaca seumpama awak dah baca satu Al-Quran. Faham tak? Maksud dia. Faham? Faham. Okey. Jadi kan, jadi kalau awak baca satu surah Al-Ikhlas, 1/3 dah umpama dia awak baca Al-Quran. Kalau awak baca 2 surah Al-Ikhlas, 2/3. Mula 1/3, 2/3, kemudian awak baca 3 surah Al-Ikhlas, seumpama satu Al-Quran awak baca. Okey? Insyirah boleh tak? Okey, bagus. Okey? Seterusnya, kepentingan yang kelima ialah ganjaran. Okey, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Okey? Okey, ni kepentingan dia. Okey, surah Al-Ikhlas yang kelima. Alhamdulillah. Ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Ustazah pasti semua awak ni mesti selalu amal surah Al-Ikhlas dalam solat. Betul tak? Cuba solat, okey, 5 waktu dah sehari. Okey, dalam setiap solat tu mesti awak ada baca surah Al-Ikhlas. Betul tak? Selalunya rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Okey, jadi dah berapa banyak dah awak baca dalam sehari? 5. Betul tak? Dah lebih dah. Okey. Betul. 3 kali umpama satu Al-Quran. Kalau baca 3 kali, dah lebih dari satu Al-Quran. Ada satu balance 1/3 lagi. So awak habiskan dapat 2 Al-Quran awak baca. Yang keenam, yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Itu kepentingan dia. Diampunkan. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
Okey, yang kelima ialah diampunkan dosa oleh Allah. InsyaAllah akan diampunkan dosa oleh Allah kepada awak sentiasa mengamalkan surah Al-Ikhlas insyaAllah. Okey, yang ketujuh. Okey, yang ketujuh membantu kepribadian Muslim. Macam mana tu maksud dia? Ha. Apa yang nak dimaksudkan dengan membantu pula, membentuk. Membentuk bukan membantu ni, membentuk kepribadian Muslim. Kalau awak amalkan selalu surah Al-Ikhlas. Okey, macam mana awak nak hubung kaitkan dengan membentuk kepribadian Muslim? Fatin. Fatin? Hari ni Ustazah nak sebut Fatin je. Fatin. Macam mana Fatin nak kaitkan? Kalau Fatin selalu amalkan surah Al-Ikhlas, dia dapat membentuk kepribadian Muslim, kepribadian Fatin. Titit, 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 titit. Anda inginkan talian hayat? Siapa ingin membantu memberi hayat kepada Fatin? Tak ada? Okey, tak apalah Ustazah bagi hayat kepada Fatin. Okey. Jadi kalau kita Fatin selalu amalkan surah Al-Ikhlas, kepribadian Fatin insyaAllah akan bertambah menjadi baik, okey. Jadi anak yang solehah, gitu, okey. Jadi akhlak Fatin, kepribadian, okey. Kalau tengok Fatin, kalau cikgu-cikgu tengok ke, Masya Allah juruhnya, macam tu gitu kan. Kita kalau tengok kalau budak-budak juruh kan, dari jauh kita tengok dari muka dia macam mana kan. Masya Allah juruhnya gitu. Okey, semua? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Cuba tengok tu. Okey, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Mampu tak baca? Awak mampu tak baca sepertiga Al-Quran? Mampu tak baca semalaman? Tak. Okey, saya kata tak. Okey. Jadi yang inilah ditanya oleh sahabat Rasulullah, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca? Sabda Rasulullah SAW, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Okey. Rasulullah SAW pun bersabda, Qul huwallahu ahad. Okey. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi bertanya kepada Rasulullah kan, siapa antara kita ni yang mampu membaca 1/3 Al-Quran semalaman? Macam kita tanya-tanya tak macam kita. Macam Ustazah pun tak mampu juga baca Al-Quran semalaman. Kan? 1/3 tu kan. Jadi Rasulullah pun cakap, Qul huwallahu ahad. Setanding. Okay? Dia sebanding. Maknanya sebanding dengan awak membaca 1/3 Al-Quran. Ni yang poin yang kita 1, 2, 3, 4. Poin yang keempat tu. Nampak? Satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Tu poin dia. Okay? Boleh? 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 Okay, alhamdulillah. Okay. Jadi Ustazah nak bagi awak aktiviti lagi. Okay? Nak buat tak aktiviti? Nak. Okay.
Okey, aktiviti awak ialah awak tengok buku teks muka surat 31. Tengok buku teks muka surat 31. Okey, buka dah semua? Buka Dah. 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 Okey. Yang dalam buku teks ni ialah gerak cergas. Gerak cergas tu ialah aktiviti berkumpulan. Tapi memandangkan kita PDP Art, kita buat secara individu sahaja, okey? Okey, yang awak perlu buat ialah amalan harianku. Okey, amalan harianku. Maknanya awak sediakan satu kertas kreativiti masing-masing. Awak nak buat bentuk macam mana pun. Macam hari tu minggu lepas Ustazah bangga sangat dengan awak semua sebab awak ni kreatif. Okey, macam-macam Ustazah kata. Okey, buat jendela adab beriadah. Tapi awak nak cakapnya awak ni kreatif. Tak semestinya jendela tu pada rumah sahaja kan. Ada yang buat bentuk bas, ada yang buat bentuk kapal. Memang kreatif lah. Maknanya awak berfikir, cara awak berfikir tu memang alas tinggi dah lah. Maknanya awak dah lebih, Ustazah kata buat jendela jadi awak boleh nampak jendela tak semestinya pada rumah. Bagus. Ustazah sangat banggalah dengan awak. Okey, jadi minggu ni Ustazah bagi tempoh sampai hari Selasa minggu depan macam biasa tempoh seminggu. Okey. Jadi amalan harianku ni. Amalan harianku ni Ustazah nak awak ambil satu kertas. Okey. Terpulanglah kertas keras ke, cardboard ke apa ke. Awak buat satu macam diary lah. Diary lebih kurang kan. Tapi dalam bentuk point gitu. Okey, amalan harianku. Okey, awak boleh tengok contoh tu macam nombor 3 okey, awak kena kaitkan amalan harian awak tu kaitkan dengan yang kita belajar dalam tuntutan surah Al-Ikhlas ni. Faham tak? Okey? Boleh tak? Okey, cuba tengok tuntutan surah Al-Ikhlas. Ini tak apa. Okey, kena meyakini Allah, sentiasa ikhlas, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah kan. Tapi awak olah dalam ayat awak. Awak jangan tiru dalam ni, ambil ayat dalam ni sebiji-sebiji. Awak boleh tengok contoh tu. Contoh dia cakap mendoakan ibu bapa, betul tak? Okey, menyebut la ilaha illallah, amalan sebelum tidur. Awak boleh kaitkan tuntutan surah Al-Ikhlas ni dengan kehidupan seharian awak. Okey? Sebab itulah nama dia amalan harianku. Okey? Jadi hari-hari awak tu buat apa? Awak sentiasa doa tak ibu bapa? Doa tak untuk ibu bapa? Doa bagus. Jadi awak buatlah poin awak pertama mendoakan ibu bapa. Okey. Awak buat tak amalan sebelum tidur? Sentiasa tak sebut la ilaha illallah. Okey? Awak bersyukur tak atas nikmat? Okey, apa yang awak buat dalam harian awak tu? Okey? Jadi awak boleh letak dalam ni. Okey? Bercakap benar, awak membantu ibu bapa. Ini apa? Solat berjemaah, mengaji Al-Quran. Itu amalan harian awak yang dituntut dalam surah Al-Ikhlas. Boleh? Boleh? Boleh. Jangan pula. Amalan harianku nanti ada. Okey, bagus. Amalan harianku nanti ada pula yang letak bermain mobile game, Mobile Legend. Kait tak dengan surah Al-Ikhlas? Bermain game. Kait tak? Tak. Boleh kait tak main game? Ada tak kait pun. Betul tak? Tak kait pun dalam surah Al-Ikhlas, tuntutan surah Al-Ikhlas. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Jadi Ustazah bagi tempo sampai hari Isnin tu last Hari Selasa tu Ustazah nak umum pemenang dah. Okey, jadi pemenang yang minggu ni insya-Allah esok mak ayah awak diminta ambil modul untuk sains. Ustazah rasa subjek sains je yang nak buat modul. Yang lain mungkin nak buat kelas Google Meet ke atau guna buku aktiviti lain jadi mungkin esok Ustazah selitkan hadiah dalam setiap orang punya plastik tu. Okey, yang menang baru ni, okey? InsyaAllah. Okey.
Jadi sampai sini je dulu. Itu je tugasan awak dan kelas kita pun setakat ni dulu tentang kefahaman surah Al-Ikhlas. Okey? Ustazah harap awak faham. Awak boleh lepas ni kalau Ustazah tanya, awak boleh terangkan balik maksud surah Al-Ikhlas. Okey? Kepentingan apa yang dituntut dalam surah Al-Ikhlas dan apakah kepentingan surah Al-Ikhlas. Ustazah harap awak boleh jelaskan balik dan terang balik. Boleh? Boleh semua? Tak ada suara dah? Boleh. Okey. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Okey, bagus. Okey, jadi sampai setakat ni dulu. Okey, terima kasih semua sebab join kelas Ustazah. InsyaAllah akan datang awak akan ada guru praktikum dalam PAI ni. InsyaAllah akan ajar kelas awak kot. Okey, jadi terima kasih kelas semua. Okey, terima kasih join. Jangan lupa aktiviti kita tu. Okey. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Pagi Ustazah. Bye semua. Bye. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye Amina. Assalamualaikum. Salam.